Saya buat report balai polis dengan keadaan darah, lebam apa semua. Polis pun tengok lebam sini apa semua. Dia orang sarankan saya pergi hospital lah untuk nak cek apa semua. Aku ceraikan kau dengan talak 3. Ya Allah, ya Tuhanku, mereka telah laluinya dengan penuh sabar. Mereka telah laluinya dengan redha. Ya Allah, andai mereka pernah melakukan dosa, andai mereka melakukan kesilapan, ampunkan mereka ya Allah. Sesungguhnya Kaulah yang Maha Pengampun. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakan sinar buat mereka, berikan kebahagiaan dunia dan ukhrawi buat mereka. Sesungguhnya Kaulah yang Maha Pengasih. Gantikanlah rasa kecewa mereka dengan kegembiraan, rasa sedih dengan ketenangan jiwa, rasa keperitan dengan kebahagiaan, dan temukanlah mereka dengan pasangan yang mampu membawa menuju ke syurga-Mu ya Allah. Wahai yang Maha Tinggi, wahai yang mempunyai arasy yang luas, wahai yang memperkenankan doa, perkenankan doa aku ya Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Hello, Assalamualaikum Puan. Hello. Salam ya. Kami dekat kan ada sekolah rendah yang tadi tu. SKDP. Lepas tu depan tu ada masjid kan sebelum tu kan. Itu saya. Baik Kak. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih lah. Sama-sama. Sebab sudi terima lamaran kami. Lamaran. Kita datangnya lamaran. Sebab macam mana Kak tahu susah lah kan orang nak kongsi apa kita punya cerita pasal penceraian ni. Kan tambah Kak pula berani. Nak cerita satu berani, lepas tu satu lagi tak nak pun, tak payah tutup muka pun. Sebab ada yang sebelum ni kita tutup muka, tak apa, kita hormat semua tu. Yang penting kita nak cerita yang sebenar. Okey, apa yang saya tahu masa kita WhatsApp, saya dapat akak untuk temu bual ni, akak beritahu yang akak dah kahwin 3 kali, betul? Ya betul. Saya dah So 3 kali, so kita tak payahlah tahu yang pertama, yang kedua tu. Kita ambil yang ketiga. Alright. Tapi sebelum tu saya nak tanya, yang masa kahwin dengan yang pertama, yang kedua, anak terkumpul berapa ramai? Pertama, okey, untuk suami yang pertama saya ada 3 orang anak, itu 3 hero. 3. Okey, untuk suami yang kedua saya tak ada anak. Dan Okey, suami yang ketiga saya ada seorang baby, tapi malangnya baby tu tak sempat. maknanya yang ada meninggal. Yang ada sekarang ni 3 orang lah. Yang ada hidup sekarang 3 orang 3 hero. 3 ni masih ada kat dengan Masih akak? ada kat dengan akak. Alright. Okey, untuk yang ketiga ni saya nak tanya. Bercerai kenapa? 2 patah perkataan. 2 patah perkataan. 2 patah perkataan, okey. Saya kena pukul. Kena pukul lah. Okey, betul lah. Kena pukul. Okey, nice lah. Kena pukul. Banyak je kes penceraian ni kena pukul. Cuba kita tahu story dia. Okey. Saya nak tanya untuk yang ketiga ni lah. Yang ketiga ni, proses masa mula percintaan. Macam mana kenal tu? Boleh bagi tahu? Kenal macam mana? Mula-mula saya kenal dengan suami saya melalui Facebook aja. Oh, Facebook? Orang muda kat ni lain ni. Okey, memang saya Facebook. Lepas tu saya biasalah bila saya dah jadi ibu tunggal dengan keadaan yang teruk. Saya ni rasa tertekan jugalah kan, nak bela anak-anak apa semua. Lepas tu saya memang buat semayang hajat lah, istiqorah lah. Okey, hajat saya 3 malam saya buat. Kalau ada siapa-siapa yang datang berjumpa dengan saya, ajak saya kahwin, saya akan terima. So, Okey. bekas suami tu, Okey. kira ngorat lah. Ngorat dekat Facebook lah. Tiba-tiba dalam masa 3 hari tu, dalam masa 3 hari tempoh tu, saya memang dah niat saya macam tu. Kalau ada yang ajak kahwin, saya akan kahwin. Tiba-tiba dalam Facebook tu, dia dah mula mengorat saya. Lepas tu dia hantar WhatsApp, Messenger. Lepas tu dia beranikan diri nak jumpa saya, dia nak kahwin dengan saya. Dia cakap, dia nak buat saya isteri dia. Maknanya, daripada Facebook, dia minta nombor telefon apa semua. Lepas tu akak pergi jumpa dia. Macam mana buat akak boleh nak bagi nombor telefon dan buat akak boleh nak pergi jumpa dia? Tak takut ke lelaki? Penipu banyak sekarang ni. Iyalah, saya kenal melalui Messenger. Lepas tu dia pun
biasa video call melalui messenger, lepas tu dia tengok saya pun tengok dia, lepas tu kita orang sembang-sembang kan. Lepas tu dia sanggup daripada Johor, tiba-tiba saya pun terkejut, saya kerja hari tu. Waktu tu saya kerja security pun, saya kerja security dekat PPD Quarters, Parit Bunta. Lepas tu tiba-tiba dia datang, dia mengejut, dia telecall saya, dia cakap dia dah ada kat Parit Bunta, dia nak jumpa saya. Habis tu saya memang terkejut lah. Dia serius, sungguh-sungguh. Lepas tu dia nak jumpa dengan orang tua saya lah, family saya lah. Akak keluar lah. Saya Keluar pun pergi jumpa dia lah. keluar lah, saya terpaksa tiba-tiba saya ambil cuti, mengejut kat situ pun saya tak datang kerja. Itu yang saya tanya tadi. Atas dasar apa akak berani pergi jumpa dia sedangkan akak dah gagal 2 kali? Betul? Akak dah gagal 2 kali. Jadi akak berani lagi pergi jumpa orang ketiga. Pergi jumpa macam tu, akak bagi nombor telefon, lepas tu pergi atas dasar apa? Nampak dia baik ke daripada percakapan dia, caring ke? Masa saya sembang pun lah, tengok orang dia pun sebab tengok dia cara cakap pun sopan apa semua elok. Lepas tu dia pun memang dah duda isteri mati kan, ada anak 3 orang tu. Saya pun rasa macam yakin yang dia tu baik lah, betul-betul baik sampai dia sanggup mai ke sini nak jumpa orang mak ayah saya, cakap nakkan saya ke apa semua. Lepas tu saya pun rasa dia betul-betul lah. Hati saya bergerak lah. Lagipun saya dah memang sembahyang hajat kan. Saya kata siapa yang datang sungguh-sungguh ajak saya kahwin, saya akan kahwin dengan dia. Alright. Sebelum kahwin, lepas akak jumpa kali pertama tu, maknanya ada proses percintaan lah. Ada? Ke terus kahwin? Tak ada? Lepas pada tu proses percintaan dia singkat sangat lah. Berapa lama? Dalam masa sebulan lah tempoh. Sebulan tu kerap tak jumpa? Tak ada, sebab dia Johor, saya Parit Bunta, Perak. Tapi selalu call lah? Selalu call lah, video call, sembang-sembang pasal anak apa semua. Lepas tu anak dia apa semua. Tak ada masalah lah masa call, tak ada gaduh, tak ada apa? Tak ada gaduh, tak ada masalah, Lepas tu kahwin, maknanya persetujuan mak bapak semua ada, kahwin pun masa kahwin? Masa proses nak kahwin maknanya? Proses angkat nikah, kahwin tu semua lah, tak ada masalah? Tak ada masalah lah, saya memang berkahwin dengan dia lah. Tempoh seminggu yang pertama masa lepas kahwin tu, seminggu yang pertama, seminggu yang pertama, kita orang lepas nikah, kahwin, terus dia bawa saya ke Johor. Duduk rumah kita dia. orang pindah ke sana lah. Duduk rumah dia apa semua kan. Jadi bermula lah episod kehidupan saya kat Johor lah. Jadi saya memang kat sini saya dah buang habis, saya dah berhenti kerja apa semua. Jadi kata macam saya ada rumah, barang-barang saya pun semua saya dah bagi lelong kat orang dah, sebab memang saya rasa macam future aku dekat Johor ni. Lah. Dengan kereta saya memang saya tinggal kat sini apa semua, memang saya pergi sana memang yakin lah. Confident lah habis semua. Confident lah. Lepas tu lepas dah jual semua habis, seminggu yang pertama masa dekat sana tu, tak ada problem, semua. Dia tak ada masalah, tak ada problem. Saya pun jalan hidup macam biasalah. Saya ada anak 3 orang, saya pun dah datang sekolah apa semua, uruskan semua. Lepas tu dengan anak-anak pun tak ada masalah lah. Cuma anak yang sulung tu tak berapa nak terima saya sangatlah, lelaki. Anak sulung dia? Anak sulung dia. Dia ada berapa orang anak? Dia ada 3 orang anak, 2 lelaki dan 1 orang perempuan. Maknanya masa awal perkahwinan, masa seminggu tu akak nampak bekas suami ni tak ada masalah, baik. Dekat mana konflik yang mula untuk penceraian tu? Apa punca dia? Punca penceraian salah satu, anak-anak pun ada jugalah, sebab anak dia dah mula buat hal, buat problem. Tapi saya ambil masa jugalah nak baik dengan anak tiri tu sampai dia terima saya, dia sikit dah kan. Masa tu sebulan jugalah dengan anak tiri nak gaduh dengan anak saya. Kira memang ada masalah sikit lah. Budak-budak kan nak terima mak baru dengan yang anak saya pun nak terima bapak baru kan. Jadi situ memang ambil masa lah. Kita kena pandai jugalah. Saya pun jenuh jugalah nak ambil hati anak tiri, anak sendiri. Masa akak nak kahwin dengan dia kan akak tahu dia duda. Lepas tu ada anak. Kenapa akak tak prepare? Tak prepare untuk bersedia anak dia, ataupun aku kena tengok dulu anak dia ni macam mana, boleh tak terima aku. Sepatutnya benda tu akak prepare dulu. Masa mula-mula tu, sebelum tu kan dia ada datang tu. Dia datang tu dia memang bawa anak dia. Memang okey lah. Dia tak tunjuk sifat sebenar. Kadang budak pun kita faham kan, depan ayah kan dia kan. Mungkin dia nak, bila dah duduk kat rumah dia tak dapat terima macam mana adik tiri macam ni ke, perangai macam ni ke. Maknanya antara sebab awal tu anak dia tak suka sangat. Masalah akak dengan bekas suami tu dekat mana? Selepas berapa lama kahwin? Selepas 3 bulan. Lepas 3 bulan baru ada problem? Ada problem. Masa 3 bulan tu cantik lah, bahagia dengan bahagia, dia. Bahagia, elok. Saya ambil anak, dia pun elok. Lepas pergi 3 bulan bercuti apa semua. Lepas 3 bulan tu macam ada masalah sikit lah. Dia balik kerja, dia macam
nak marah-marah, kadang-kadang dia stres anak kat tempat kerja saya tak tahulah. Lepas tu macam saya, dia memang Facebook ke apa, dia memang tak nak saya macam berhubung dengan siapa-siapa kawan-kawan saya, tak boleh. Tak kira lah Kongkong lah, sepupu. Dia kongkong, dia mula kongkong dah. Okey, lelaki pun dia tak suka. Lepas tu macam sepupu saya pun call pasal nak tampering kereta, nak jual kereta apa semua kan. Sebab saya dah tinggal kereta kat sini. So dia memang tak berapa nak suka walaupun sepupu. Asalkan lelaki dia cakap, Dia lelaki. kongkong. Dia mula kongkong lah. Lepas start 3 bulan tu baru nampak lah dia ni macam nampak perubahan lah. kongkong apa semua. Okey. Kita ambil pada hari kejadian dia lafaz cerai. Dia lafaz. Oh, dia tak lepas cerai sebab Akak minta cerai. okey, cerai pun saya tak memang saya minta cerai sebab dah type SMS saya buat pengesahan cerai dekat mahkamah syariah. Sebab dia dah hantar SMS dengan WhatsApp. Ketika tu saya waktu tu saya dah pregnant lah. Saya mengandung anak dia kandungan 7 bulan. Saya nak jumpa doktor pakar lah sebab apa saya terima waktu tu memang saya memang stres jugalah kan sebab dengan urui bawah dengan anak menyongsang. So saya memang duk pergi jumpa pakar kat Taiping lah. Maknanya macam ni, selepas 3 bulan kahwin tu, maknanya lepas 3 bulan tu dah memang ada problem lah. Dia dah mula marah-marah, dah mula kongkong apa semua. Okey, lepas tu akak mengandung apa semua. So problem lagi tekanan. Okey, dia macam ni. Masa dalam tempoh 3 bulan tu dah mula ada proses-proses tu, lepas tu dia balik kerja ada konflik sikit lah, pergaduhan kecil lah, mula kecil lah. Dia mula cemburu, dia cakap kau pergi ambil anak ke, pergi jumpa jantan. Dia mula rasa was-was yang bukan-bukan. So waktu tu memang saya cakap kat dia, waktu tu saya dah pregnant anak dia, nak masuk 3 bulan. Lepas tu saya dah keadaan pregnant ni biasalah kan. Ibu pregnant ni kadang-kadang dia ada pembawaan, Allah nak tidur ke, tak larat letih ke. Lepas tu saya membarin apa semualah. Lepas tu dia memang tak sukalah saya tak berapa nak ni dia. Kadang kita ni pregnant, perempuan ni dia lain punya sifat. Bila dia pregnant dia tak ada mood, nak ni. Bila lelaki balik nak gaduh-gaduh, nak sebut pasal cemburu apa semua, dia jadi macam dia malah nak ambil tahu. Dia fikir mungkin akak, pembawaan kan. Bila tu tak ada mood, akak tak ada rasa ke macam aku isteri tak ada mood ke tak ada mood ke, aku kena layan lah suami aku. Tak ada rasa benda tu. Maksudnya layan tu okey, saya memang layan dia lah, balik elok apa semua. Bila saya dah duduk atas katil apa semua, lepas tu dia nak sebut pasal saya ada laki lain, saya keluar dengan laki lain. Cuma saya cakap dia satu je, abang saya kahwin dengan awak, saya sanggup tinggal apa semua barang-barang saya kat sana, saya mai sini selai sepinggang dengan anak-anak saya. Saya memang yakin abang suami saya lepas angkat nikah satu je saya. Orang perempuan ni lepas angkat nikah satu dia, yang tu lah suami dia sampai ke mati bagi dia lah. Makna pressure bagi lah lepas 3 lah. bulan tu dah tekanan lah, kena kongkong, lepas tu kena tuduh apa semua. Yalah, saya pun kadang-kadang stres, tekanan jugalah. Tapi bila saya kata macam tu, on the spot dia tak dapat terima sebab saya kata dia saja yang saya ada. Lepas tu dia macam mula sanksi, dia buat cerita pula, dia cakap cepat kau mengandung yang dia cakap macam tu. Okey, dia sebut perkataan macam tu, cepat saya mengandung. Sedangkan orang lelaki memang tak tahu sebab tu. Kalau dah kahwin tu tak datang period tu, kalau bulan pertama datang period, bulan kedua tak datang period, memang pregnant lah kan. Dia cakap cepat mengandung tu. Okey, dia buat sanksi. Okey, dia cari pergaduhan, dia dengan cara dia kata dia duk sanksi yang saya mengandung tu bukan anak dia. Oh, dia kata macam tu. Dia agak macam tu bukan anak dia. Lepas tu saya memang terasa sangat lah kan. Lepas tu saya memang cakap tu, saya cakap saya tak ada jantan lain, tak ada apa semua. Saya datang sini memang dialah ni, dialah segala-galanya bagi saya, dialah suami saya. Lepas tu dia tak dapat terima. Dia terus datang saya, dia tumbuk tanpa kawalan. Memang kena tumbuk, kedebuk lah. Apa akak cakap semua tu, ni semua anak dia, tak ada lelaki lain, dia tu datang pukul, tumbuk. Sebab dia cemburu sangat. Lepas tu akak lawan tak? Okey, saya tak lawan sebab dia suami saya ingat. Lah. Saya hormat dia sebab saya ingat dia suami saya. Jadi saya tak lawan, saya hanya tunduk, menyebut perkataan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang time tu memang hanya perempuan yang biasa rasa lepas kena tumbuk tu, mesti dalam kepala aku kena kencing memang lagi. Memang kebah. Memang saya cakap tu terang, kebah. Memang tak sangka lah sebab selama hidup saya dengan suami-suami yang lain pun saya tak pernah kena tumbuk dengan lelaki. Maknanya lepas akak kena tumbuk tu adalah perasaan aku kena tipu lagi lah. Maknanya bukan maknanya perasaan akak tu akak cerita terang lah. Dalam hati akak dah sebut dah mungkin tak lama. Okey, mungkin tak lama perkahwinan akak ni. Sebab dia dah mula tumbuk macam tu kan. Sebab memang kebah kepala, memang sakit, binjol habis semua. Lepas tu dia boleh baik, elok, balik biasa, balik kan. Okey, itu. Maknanya yang pertama, yang kedua tak kena pukul, yang ketiga ni kena pukul. Kena pukul. Lepas kena pukul tu lah yang akak rasa memang tak nak dengan dia, so akak mohon cerai.
Ke ada lagi? Okey, cerita di sebalik tu, lepas akak kena pukul tu, untuk next lah akak bersabar lagi sebab Sabar lagi lah. ingat dah selai sepinggang masa tu kan, pikir panjang lah nak lari Yalah. ke apa. Tapi dalam kepala otak memang rasa macam macam nak nak lari lah. Macam tak nak lah. Macam nak lari, macam mana nak lari. Okey. Lepas tu akak kena pukul lagi. Untuk balang kedua akak kena pukul lagi. Last yang tu kena pukul memang dalam kepala otak akak Masih tu. masalah yang sama tu lah. Masalah yang sama lah. Memang rasa dalam hati tu memang dah tak ada dah. Memang dah rasa meluat dah. So fikir anak-anak apa semua, memang akak nak cari jalan lah. Untuk bercerai Okey, akak memang tak ada duit. Duit semua dah habis dah, sekolah anak apa semua kan. Lepas tu, kebetulan hari tu, akak ada pegang kad bank dia. Kad bank dia tu kebetulan pula dia ada masuk sosok duit dia. Macam mana akak boleh pegang kad bank dia? Okey, kad bank dia tu yang tu memang dia bagi kat Dia akak. bagi lah. Okey, kad kerja dia tak bagi. Kad bank kerja dia memang tak bagilah, dia simpan kat dia. Kebetulan hari tu duit sawit dia memang masuk situ. Sekali masuk 1,000 lebih. Itulah duit dia suruh buat belanja beli barang-barang dapur ke apa Bagus lah kan. juga dia bagi kad bank tu. Okey, kad bank my bank tu. Saya pun bagi duit je kat bini tak bagi kad bank. Dia kebetulan pula dia memang bagus dalam bab yang tu. Kebetulan pula sok-sok dia masuk dalam tu 7,000. Itu pun salah satu punca juga lagi kau kena pukul lah. Sebab akak dah transfer duit dia 3,000 masuk ke akaun kau. Oh. Okey, kau transfer 3,000 masuk ke akaun kau, 1,000 lagi akak cash duduk dalam poket. Okey, jumlah Kena semua dalam 7,000 lah. Tapi dah tinggal, akak dah ambil 4,000, tinggal 3,000 lagi dalam bank. Okey, waktu tu dia pukul kau agak, lepas tu kau cakap dia kalau macam ni kita buat secara penyelesaian cara elok lah, ambil cara elok, kau hantar aku cara elok lah, saya cakap kat suami saya. Lepas tu dia hantar saya. Dia tak hantar saya. Cuma dia pelik. Okey, dia kata kereta ada masalah lah. Okey, tak apa saya cakap sebab saya dah ada dalam poket 1,000. Okey, saya cakap saya tak apa, saya elemen tukar tayar apa semua kan. Lepas tu kita orang pergi tukar apa semua, lepas tu dia pelik. Yang dia cakap dengan saya, Mana dapat duit? mana kau dapat duit kan? Banyak kan? Memang dia pelik lah kan? Lepas tu bagi tahulah. Okey, waktu tu sebenarnya saya nak bagi tahu kat dia yang duit sok-sok dia dah masuk time tu, tapi dia waktu malam tu tak sesuai masa saya nak bagi tahu, dia dah tumbuk saya, pukul saya. Saya pun dah lupa pasal duit tu. Jadi saya pagi tu saya dah memang nak lari, saya mana nak cari duit. Tiba-tiba saya teringat pasal dia punya duit tu dah masuk dalam tu insurans dia. Okey. Duit tu lah saya dah transfer. Lepas tu dia pun pelik kan. Jadi dia kata minta kat bank. Dia marah saya. Saya pun terpaksa bagilah sebab dia mana marah lah, keadaan marahan lah, tak kena pukul pula kan. Lepas tu kita orang pergi dekat tempat elemen kereta apa semua siap lah. Memang dia bagi saya lagi, dia pukul kau jawab lah. Memang dia pukul saya, dia tumbuk saya lagi. Lepas pada tu kita pergi bank. Pergi kat bank pula, my bank tu. Waktu tu saya pergi my bank Pasir Gudang lah. Waktu tu dia pergi tekan duit, saya duduk dalam kereta. Waktu dia balik tekan duit tu memang muka dia masam apa semua kan. Time tu dia masuk kereta, dia tarik kepala saya. Allahu Akbar. Hanya Allah yang paling teruk lah. Paling teruk lah. Dia pukul, dia tumbuk, kedebuk sampai berdarah saya punya ni. Mata saya lebam. So saya memang lari, saya tolak dia, saya lari. Saya minta tolong dekat Pasir Gudang tu, tapi tak ada seorang pun yang dapat tolong sebab dia kata tu isteri saya. Orang tak nak tolong? Ya, orang tak nak tolong sebab orang takut kes rumah tangga ataupun kes tipu kan, mungkin dia orang takut. Itu yang terakhir lah. Itu yang terakhir kena pukul lah lepas. Tengah terakhir kena pukul. Lepas tu kita orang balik. Waktu time balik tu lah saya lari daripada kereta dan saya ambil anak-anak saya. Waktu tu dia ajak pergi kedai makan. Dia nak beli makan. Kebetulan kedai makan tu dekat dengan rumah taman saya. Time tu hujan. Dia pergi beli makan lah. Dia pergi order makan. Saya keluar. Dia nampak saya keluar. Mungkin dia selalunya saya dengan dia. Kalau saya keluar pada kereta, mungkin saya pergi kedai mamak sebelah tu beli barang-barang apa kan. Dia ingat beli barang lah. Tapi tak, saya memang lari balik. Saya pergi ambil anak saya 3 orang tu. Kita orang lari ambil Grab. Kita orang pergi balai polis. Buat report apa semua. So saya buat report balai polis. Dengan keadaan darah, lebam apa semua. Polis pun tengok lebam sini apa semua. Dia orang sarankan saya pergi hospital lah untuk nak cek apa semua. Dan saya memang tunggu makcik saya datang. Sebab daripada batang kali dia orang dah call, polis dah call. Suruh main ambil. Lepas tu kita orang terus pergi hospital. Cek apa semua. Memang keadaan saya dengan tu. Cuma tak boleh buat ni lah. Dia orang tak boleh scan untuk kepala ke ada masalah apa ke, pendarahan ke apa sebab saya mengandung. So anak dalam kandungan? So anak dalam kandungan tak ada masalah, selamat lah. Okey, tak apa, kita faham lah tu. Maknanya dia kesusahan semua benda tu yang kena pukul apa tu, suami buat tuduhan lah, syakwa sangka tu semua kita dah faham. Jadi proses perceraian tu dia dah setuju tu bila? Maknanya dia setujulah bercerai ni. Okey, dia setuju tu waktu tu dia mula-mula dia tak setuju, dia tak cerai, dia tak nak cerai saya. Okey, saya yang lari ke balik Perak dah masa dalam keadaan pregnant anak dia apa semua. So
So saya dah buat buku dekat Tanjung Pendang ni, KK Klinik Kesihatan Tanjung Pendang ni. Dan dalam keadaan macam tu saya hidup memang sehelai sepinggang kan, berpandukan duit 3,000 dengan cash dengan 1,000 dalam poket saya tu pun dah tinggal per day perbaik kereta kan. Lepas tu di situlah saya mula cari, saya pergi menumpang dulu. Saya menumpang sama kawan-kawan, rumah kak angkat saya duduk sekejap sementara saya nak dapat rumah. So waktu dalam keadaan susah macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala entah dengan keadaan pregnant dengan rasa Allah tak Allah jugalah, tapi tak Allah teruklah saya memang pembawakan kan. Lepas tu saya alhamdulillah saya dapat bilik. Kawan saya tolong carikan, saya dapat sewa bilik sebulan 100. Sebulan 100 saya sewa bilik dengan sehelai sepinggang, tak ada barang apa semua-semua. Kat situlah bermula kehidupan saya dengan alhamdulillah lah. Saya ada kawan-kawan sekolah yang baik, dia orang bantu. Macam beli barang-barang dapur apa semua, daripada saya tak ada dapur gas, ada tong gas, ada semua segala-segalanya. Bermula dari sikit-sikit saya mula hidup dengan anak-anak apa semua. Sekolah ke anak saya masa balik tu 3 bulan tak sekolah. So selama 3 bulan tak sekolah, saya sewa dekat satu kawasan tu, dia panggil kandang lembu. Memang kawasan kandang lembu lah. Sewa bilik kan. Suasana tu dengan pregnant, dengan anak 3 orang, memang rasa tak selesa apa semualah. Lepas tu lama-lama, okey, alhamdulillah bagi rezeki sikit, ada orang keluar rumah yang sebelah tu, kita orang pindah ke situ juga. Tapi kawasan yang sama, sewa yang sama. Dengan bayaran 150 lah sebulan. 150 saya bayar duit, guna duit saya sikit-sikit lah. Lepas tu saya mula kerja. Okey, tak apa. Kita faham kesusahan tu nampak lah. Macam anak dalam kandungan tu selamat dilahirkan ke? Okey, anak dalam kandungan tu, okey, saya dah bawa last sekali, perut saya pun dah memang cukup. Dia memang cukup sifat apa semua. Masa yang saya kena cerai pun waktu yang okey, type SMS dengan WhatsApp, waktu tu saya bawa dia 7 bulan. Saya sebelum 7 bulan tu dia dah buat kes dekat Mahkamah Johor. So dia tak bagi tahu saya apa semua, dia nak cerai saya. Jadi mahkamah sana dah tolak permohonan cerai dia sebab dia tak ni. Mahkamah suruh buat yang kedua kali untuk ceraian saya. Lepas tu kali kedua dia ada datang Perak. Okey, dia ada hantar situ dan mahkamah Parlimentah Perak ni syariah ada call saya suruh ambil borang. Bukan borang lah, affidavit daripada Mahkamah Johor yang untuk kes dia nak cerai saya. Okey, saya tak dapat hadir. Saya cakap dekat yang pendaktar dekat situ lah, dekat Mahkamah Syariah tu. Lepas tu dia kata kalau puan tak dapat hadir, puan kena tunjuk sebab. Okey, daripada situ saya buat, saya terpaksa tunjuk sebab. Saya kena jumpa doktor, sahkan saya mengandung, anak dia apa semua, berbulan kandungan apa semua. Lepas tu ada masalah uri apa bawah dengan pendarat takut. Ni saya bagi reason dekat Mahkamah Johor, saya fakekan satu ni. Saya cakap dalam tempoh tu juga, seminggu sebelum saya fake ke Mahkamah Johor, dia dah hantar SMS lapar cerai apa semua tu dengan WhatsApp, dengan Messenger, dengan WhatsApp tak silap saya. Lepas tu saya simpan yang tu. So tak apa, saya simpan dulu. Lepas tu saya fakekan ke Mahkamah Johor yang dia dah lapar cerai saya luar mahkamah. Jadi lepas tu reason saya lagi, saya tak dapat hadir sebab uri bawah, takut pendarahan apa semua kan. Lepas tu Mahkamah Johor pun tak tahu saya pregnant. Dia buat file, dia tak habaq saya ni mengandung anak dia apa semua, sekian-sekian. Okey, Mahkamah Johor tolak permohonan dia. Jadi dia terpaksa buat permohonan cerai luar mahkamah. Okey, tapi dia tak buat, di sebalik ni dia tak buat. Mungkin dia sayang saya lagi apa, dia buat alternatif lain. Dia tak nak cerai saya. Tak tahulah dugaan apa untuk saya untuk kali yang ketiga ni. Okey. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala sayang anak saya, baby saya tu kan, tak nak dia lahir ke dunia dengan keadaan saya macam ni, susah apa semua hidup kan. Okey, jantung dia terhenti dan dia meninggal dalam perut saya sewaktu nak melahirkan anak saya tu. Tekanan macam tu. Memang saya stres, memang saya macam tak dapat terima. Saya rasa anak saya hidup lagi. Tapi doktor waktu tu dah memang push saya. Dia cakap, puan sudah, puan. Anak puan dah meninggal dalam perut, dah mati. Akak sayang lah anak tu. Memang saya sayang baby tu lah. Sebab baby tu adalah baby girl. Baby perempuan. Sebab selama ni saya ada 3 orang anak lelaki ya. Saya memang tak ada anak perempuan. Anak tu akak sayang. Yang bapak dia akak sayang tak? Bapak dia tu kalau dia ikutkan, saya tak adalah benci dia pun. Sebab sifat saya tak ada benci dia. Kalau anda kata dalam tempoh saya mengandung tu, dia datang pujuk ke mak mentua saya, datang ajak balik ke Johor, mungkin saya akan bagi peluang pada dia.
Okey. Tapi dah jadi macam ni, rasa tak ada peluang dah lah. Okey, maknanya anak pun meninggal. Lepas tu selesai proses penceraian tu macam mana? Sudah selesai, maknanya proses mahkamah selesai tu macam mana? Proses mahkamah selesai, okey. Lepas anak dah meninggal, saya pun dah urus anak-anak saya apa semua, dah tanam apa semua, jenazah apa semua kan, dah ada kemumi apa semua. Memang dia tak dapat tahu juga. Dalam tempoh saya pantang yang ketiga, dia ada call saya. Waktu tu dia cakap, kau dah beranak ya? Saya cakap, tak lah, saya tak beranak Itu dah lagi. selesai proses cerai? Itu tak selesai lagi Belum proses cerai. Lepas saya beranak, saya masih dalam proses pantang. Lepas tu dia ada call. Dia tanya saya, dan dia pun tak tahu anak dia dah meninggal. Dalam tempoh 3 hari saya dalam pantang tu, dan dia tak tahu anak dia dah meninggal. Cuma saya cakap saya tak beranak lagi. Saya tipu dia. Dia tak nak cerai. Tapi saya cakap, bukan kau dah lafaz cerai melalui SMS dengan WhatsApp? Okey, dia tak nak bagi tahu yang tu. Dia cakap, taklah, aku tak ni, aku main-main. Dia cakap pun dia cuma video call saya sembang macam tu ya kan. Boleh video call pula, angkat pula video call kau Kak. Dulu dia dah block saya. Sekarang bila dia ada perlu, dia video call, saya angkat lah kan. Tengok muka dia. Saya tengoklah muka dia, dia pun tengok saya. Memang saya tipu dia lah. Saya cakap tu terang lah. Saya terlampau geram, marah kan anak saya meninggal kan. Mungkin saya pun nak ada moroyal sikit kan. Dia tanya, kau dah beranak kan? Saya memang geram kat dia. Saya call tak dapat apa semua kan. Bukan dia yang bantu saya pun. Dalam proses saya susah pergi ke hospital. Semua kawan-kawan yang bantu saya. Sampai saya beranak sana dalam keadaan saya susah. Semua kawan yang tolong. Jadi saya menggeram kat dia. Saya cakap, taklah saya tak beranak lagi. Kebetulan tu saya sempat tarik bantal baby saya. Saya memang dah sedia bantal apa semua kan. Saya tarik, saya bolam perut saya dan saya tengok. Saya cakap dia, kau tengok perut aku ada lagi kan. Bila masa aku ni dia beranak kan. Akak tipu cakap tak beranak lagi sebab apa? Sebab terlampau marah mungkin emosi kan. Terlampau marah. Okey, terlampau marah mungkin emosi sama kan, geram kat dia kan. Yalah, seorang ibu bila melahirkan anak, meninggal, anak tak ada sebelah dalam pantang. Memang emosi agak terganggu sikit Masa lah. tu macam depression lah. Depression lah. Maknanya macam akak menganggapkan anak ada lagi. Saya tak anggap anak saya ada lagi. Okey, saya cuma tak nak dia tahu yang anak dia memang, saya dah memang beranak dan anak dia meninggal. Itu saya tak nak tahu. Kan, kenapa akak tak nak dia tahu yang anak tu dah meninggal tu? Kenapa? Sebab saya rasa macam dah terlampau geram sangat kat dia dah. Sebab terlebih kau tak perlu tahulah aku beranak ke tak. Maknanya kau tak payah ambil tahulah pasal anak ni. Tak payah ambil tahulah kan. Sebelum ni pun kau tak pernah ambil tahu kan. Ni kau tak payah ambil tahulah anak ni hidup ke mati kau tak ambil tahu. Okey, tak apa. Maknanya kalau kita skip cerita ni, saya tahulah memang kesusahan tu kita dah nampak memang susahlah bila proses akak mengandung, bercerai lagi, lepas tu dia tak nak cerai. Selesai perceraian tu macam mana? Selesai. Kalau kita boleh langkah. Okey, saya tunggu juga. Lepas tu dia memang dah block saya. Dia pun tak ambil tahu pasal saya. Okey, last kali saya terpaksa buat. Saya dah kuat, saya tunggu saya dah kuat. Saya dah habis tempoh pantang apa semua. Saya dah rasa kuat apa semua. Saya dah mula bekerja balik. Dalam keadaan macam tu pun saya kerja. Sewaktu saya pantang 30 hari saya dah start kerja. Okay, maknanya dalam buat pantang lagi. Buat tuntutan fasad lah. Okey, lepas tu saya pergi ke Mahkamah Syariah Parit Buntah. Saya pergi bukan pasak sebab saya dah ada elemen. Saya memang simpan apa yang tu. Saya cakap tu satu bukti yang dia dah lafaz cerai saya melalui SMS dan Messenger. Saya cuma pergi buat pengesahan lafaz cerai. Nak katakan itu sah ke tak sah je lah. Saya buat. Itu sah. Okey, bila saya photostat semua, dokumen semua siap, saya buat pengesahan lafaz cerai. Mahkamah akan panggil kedua-dua pihak. Okey, affidavit satu dokumen dah hantar ke Johor. Dan dia pun dapat terima, dia pun dah sign apa semua. Lepas tu dia datang ke, bila dah naik court kan, dia pun datang untuk bicara, saya pun datang. Jadi time tu hakim tanya dia betul ke apa semua dia yang tarik SMS cerai ni, dan dia dah mengaku dia apa semua dia yang lafaz. Hakim tanya tak ada paksaan, dia pun dah mengaku tak ada paksaan, dengan rela hati dia nak cerai saya apa semua. Okey, maka jatuhlah cerai saya dengan dia. Maknanya sah dekat SMS tu lah. Okey, masa lepas hakim kata sah dekat SMS tu, apa yang akak fikir masa tu? Pertama masa fikir tu? Saya fikir waktu tu rasa seronok sangat lah. Rasa macam lega. Bebas, lega, merdeka lah. Okey, maknanya akak lega lah dengan perpisahan tu. Ya. Okey, hari ni saya tahulah mungkin lepas akak visa tu akak survive lah, susah lah kan. Okey, macam-macam akak buat. Hari ni kehidupan akak rasa lebih bagus ke ataupun sama je ke ataupun lebih susah hari ni masa kita sembang? Okey, masa kita sembang ni kan sebenarnya kan
rasa kehidupan tu dah berubah sikit lah. Dia sebenarnya lebih bagus. Lebih bagus Dah lebih bahagia rasa. daripada yang pertama, yang kedua, yang ketiga ni. Walaupun sendiri tak ada suami. Ya. Maknanya akak ada juga nampak hikmah daripada penceraian tu. Ada hikmah, banyak hikmahnya. Banyak hikmah. Sebab akak percaya jugalah penceraian tu bukan kegagalan dalam hidup. Bukan, dia semua takdir ilahi. Di Okey. sebalik takdir, itu adalah satu ujian untuk kita nak hadapinya. Daripada kita susah, dia bagi, sebenarnya dia bagi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sebenarnya saya tak pernah rasa pun anak saya tak pernah tak makan ke macam mana kan. Bila rasa tak ada duit, tak makan, rezeki akan datang melalui berbagai arah. Tak pernah mereka tak makan, saya cakap. Boleh tak akak bagi tahu saya, yang pertama akak kahwin gagal bercerai. Ya, Yang kedua pun gagal bercerai. Ya. Boleh tak akak, so maknanya ada pengalaman 2 kali lah. ya. Yang ketiga ni, boleh tak akak bagi tahu akak gagal ni sebab apa? Bukan sebab yang dia pukul tu semua memang kita nampak jelas. Sebab apa? Sebab kan itu akak pilih. Kan tadi saya dah bagi tahu. Akak dah gagal 2 kali. Akak boleh bagi nombor telefon senang-senang, akak boleh pergi jumpa senang-senang. Ya. Boleh tak akak bagi tahu gagal sebab apa? Saya nak akak boleh nampak kesilapan akak, kesalahan akak dekat mana yang akak boleh gagal lagi kali yang ketiga. Kali ketiga tu kesilapan saya satulah. Saya memang tak kenal apa semua. Saya terima. Tapi di sebalik saya terima pun, yang tu sebenarnya dah takdir, dah tulis daripada Allah Subhanahu Wa Taala jalan hidup cerita saya macam ni. Jadi saya redha dengan semua yang terjadi. Okey, terima kasih kak, kita faham. Maknanya akak puas hati dengan apa yang akak lalui, akak terima, akak redha, akak nampak hikmah, dan saya rasa akak juga berjaya dalam hidup akak. Sebab orang yang berjaya ni bila dia dapat melalui dugaan dan ujian tu tanpa akak tak depres, tak bunuh diri, tak jadi gila, so makin sihat, makin elok, besarkan anak, makna tu adalah kejayaan dalam hidup lah. Betul tak? Ya, ya, betul. Sebab semua orang ada masalah. Masihlah, saya rasa faham kan. Semua orang faham, yang ada kat sini faham kan. Kesusahan detail tu kita tak perlu tahu pun. Bila kita tahu dah lelaki ataupun perempuan tu ada problem, kita tahulah sepanjang mana dia hidup dia mesti akan ada masalah. Cuma dekat sini itulah yang kita tahu, macam akak ada sebut tadi, takdir. Itu juga kita nak bagi tahu juga dekat penonton sikit. Itu yang objektif kita. Kadang-kadang banyak orang salahkan takdir je, ataupun hanya cakap itu takdir tanpa sebenarnya sebelum dia kahwin dia kena ambil tahu. Maknanya sebab tu kena ada kursus kahwin. Selain daripada kursus kahwin, kita kena ada ilmu, belajar apa semua sebelum kita bercerai. Lepas tu kita cakap ni takdir. Sedangkan kita tak ada ilmu, tak ambil tahu. Lepas tu kahwin, bercerai, cakap takdir. Betul tak? Macam kita main bola, tak ada training, contohlah, atau pergi sekolah lah, tak belajar, ponting sekolah, masuk kelas tak nak dengar cakap cikgu, tidur, lepas tu gagal, takdir ya. Tak ada. Betul tak? Dah jadi macam cikgu aku. Okey Kak, terima kasih banyak-banyak. So saya mendoakan semoga akak lebih sukses. Kalau rasa macam hati terbuka untuk kahwin yang keempat pun tak ada masalah, jangan tutup pintu hati tu untuk berkahwin lagi, betul tak? Okey, sekarang ni saya nak tanya akak, ketiga-tiga suami akak ni semua pegangan agama dia okey tak? Solat semua. Okey, yang pertama. Sikit tak peringkat. Okey, ketiga-tiga tu okey, yang last tu memang ada solat. Yang last ni solat semua. Ada solat jemaah dengan dia semua, dia ada. Okey, ada. Ada. Tapi mungkin saya tak tahulah apa kesilapan yang. Oh, maknanya yang ketiga tu, ni solat berjemaah sekali pun ada. Okey, ada. Biasa berjemaah sekali apa semua. Tapi saya tak tahu apa masalah dia, mungkin cemburu. Okey, tak apa. Terlampau sayang kan. So hari ni akak pun dengan Tuhan okey, ada semayang semua. Okay. Maknanya setiap kali semayang mesti akak minta doa. Macam kehidupan akak akan datang semua, betul tak? Sentiasa akak doa hari-hari. So hari ni kita nak cuba bantu akak lah, ya. Kita tak tahu nak bantu macam mana, tapi sedikit bantuan daripada kita ni, kita nak akak minta dekat Tuhan, akak doa tu, akak doa sekarang. Ya, ya. Akak doa sekarang, saya aminkan, kawan-kawan saya aminkan, penonton yang tengok ni pun aminkan. Mana tahu kita ramai-ramai aminkan, boleh makbul doa akak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, dosa kedua ibu bapaku, dan segala dosaku. Jika ini takdirku yang diberi, aku reda dengan semuanya. Ya Allah, ya Tuhanku, selepas ini mungkin akan lebih ada yang terbaik dan terbaik untuk aku. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah mintaanku, bahagiakanlah aku, selamatkanlah aku dunia akhirat. Amin. Amin. InsyaAllah semoga
makbul permintaan akak tu, akak lebih sukses, berjaya, diberi catatan yang baik. Kalau temu jodoh yang mampu membawa akak sampai ke syurga. Okay, right, kita pun dah nak balik lah. Kita rasa story akak komplit. Untuk penonton kita ambil yang baik, yang buruk, yang pandai-pandai lah dia ambil. Kita tak reti pun nak buat kesimpulan kat sini. Kami sebagai perantara, kan? Orang kata bagi nasihat, cakap, ustaz cakap semua kadang-kadang tak dengar, tapi melalui pengalaman orang sebenar mungkin senang untuk orang absorb. Oh, lama dahsyat. Okey kak, ni macam hadiah lah daripada kami sebab akak sudi kongsi dengan kami. Jadi ni ada hadiah sikit lah. Tak adalah besar mana, tapi mungkin boleh mengembirakan sikit hati akak. Alright kak ya. Terima kasih sekali lagi. Kami doakan semoga akak terus bahagia, yang penting. InsyaAllah, amin. Okey, Alhamdulillah. dan kena percaya dalam kehidupan ni ada perjuangan dan akak terus berjuang. Jangan lupa untuk bahagia. Okey kak, dan doakan kami juga untuk lebih sukses. Terima kasih, balik dulu Alright, semoga bahagia. Alright, okey, balik dulu Assalamualaikum. 3 kali kahwin. Macam mana nak buat kesimpulan tu? 3 kali kahwin. So kita ambil yang ketiga. Ambil yang ketiga ni, kalau kita tanya tadi, dia semayang, solat berjemaah pun ada, nafkah pun bagi, tapi still bergaduh sebab pukul anak apa semua tu. Oh, susah juga nak ni lah. Jadi korang ambil lah yang mana baik, yang mana buruk. Kami cuma paparkan, bagi kat korang cerita yang sebenar, individu yang sebenar. Right? Jadi last sekali daripada saya, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Tanda korang sokong kami untuk kami terus berjuang. Okey? Dalam kehidupan ada perjuangan. Teruskan berjuang dan jangan lupa bahagia.